Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa natubu ilayhi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita wa sallamta wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Firman Allah SWT dalam ayat ke-26, 27, 28, 29 dari surah Yasin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qila dukhulil jannah. Qala ya laita qaumi ya'lamun. Bima ghafara li rabbi wa ja'alani minal mukramin. وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون. صدق الله العظيم. Lihat dalam tafsir Ibn Katsir pada jilid ke-8 muka surat ke-17. Terjemahannya, dikatakan kepadanya, masuklah ke syurga. Dia berkata, alangkah baiknya sekiranya kaumku mengetahui apa yang menyebabkan Tuhanku memberi ampun kepadaku dan menjadikan aku termasuk orang-orang yang dimuliakan. Dan kami tidak menurunkan kepada kaumnya sesudah dia meninggal satu pasukan pun dari langit, dan tidak layak kami menurunkannya. Tidak ada siksaan atas mereka melainkan satu teriakan suara sahaja, maka tiba-tiba mereka semuanya mati. Dalam kuliah lalu kita telah bincangkan apa yang berlaku kepada Habib An-Najjar. Usahanya untuk mengajak kaum itu untuk beriman, nampaknya mereka menolak. Sekarang sampailah ke bab selepas itu, tidaklah digambarkan oleh Allah SWT apa yang berlaku, tetapi dapat kita fahami daripada siyak al-ayah, seperti yang ditegaskan oleh kebanyakan para ahli tafsir dalam Ibn Katsir, dalam Ibn Jarir Tabari, dalam kitab tafsir kebanyakannya, menceritakan bahawa apa yang berlaku kat sini adalah Habib telah pun dibunuh. Bahkan dalam setengah kitab tafsir, contohnya tafsir Durrul Mansur, mengatakan Nabi-Nabi dan juga orang beriman ini yang dipanggil sebagai Ashabul Ras, iaitu mereka yang telah pun dibunuh, digali parit dan dinyalakan api, ditolak mereka beramai-ramai jatuh ke dalamnya. Kata Imam An-Nasafi dalam tafsirnya, kubur Habib An-Najjar ni dia ada di Antakya. Dalam tafsir An-Nasafi dipanggil sebagai Madarikut Tanzil wa Haqaiqut Ta'wil itu, Al-Imam An-Nasafi menterjemahkan kuburnya ada di Antakya. Dari sudut bahasa, kalau kita lihat di sini, qila dukhulil jannah. Dalam bahasa Arab di sini ada satu yang mahzuf, kerana Allah Taala tidak mengatakan qila lahu dukhulil jannah. Tak dikatakan demikian. Kerana al-kalam siqa li bayan al-maqul la li bayan al-maqul lahu ma'a kaunihi ma'luman. Dalam tafsir An-Nasafi, begitu juga dalam kitab-kitab tafsir dari sudut bahasa Arab, kalau kita lihat tafsir Al-Baydawi, bahawa kenapa Allah tidak menyatakan qila lahu kat sini? Kenapa terus kata qila dukhulil jannah? Benda ini sudah pun difahami kerana dalam siyak, dalam konteks ayat menceritakan tentang Habib An-Najjar. Ini yang dipanggil satu uslub daripada Al-Quran, namanya ijaz, iaitu meringkaskan. Maknanya di sini al-gharad, matlamatnya bayan al-maqul dun al-maqul lahu fa innahu ma'lum. Matlamat ayat ini adalah untuk menerangkan kepada kita bahawa akhiran hidup insan yang beriman, yang berbakti ini nak mengajak kaumnya supaya kembali ke pangkal jalan, beriman kepada Allah, syariat nabi-nabi yang terdahulu, bahawa tujuan ayat ini adalah untuk bayan maqul dunal maqul lahu, iaitu nak menceritakan tentang konten, isi kepada perkara tersebut. Tak perlu dah diulang banyak kali. Yang disebut di situ merupakan Habib An-Najjar maqul lahu, orang yang ditujukan ucapan itu kepadanya. Yang lebih penting adalah untuk kita baca Al-Quran, memahami konteks ataupun konten suruhan ini, perintah ini daripada Allah SWT supaya masuk syurga. Tentulah ditujukan kepada insan yang tadi kerjanya yasa, datang dari jauh, yang telah kita pelajari kualiti yang perlu ada pada seorang mukmin, iaitu jangan melihat apa berlaku kelilingnya dengan mengatakan itu bukan urusan saya. Telah kita pelajari apa yang berlaku pada zaman Sultan Ahmad yang pertama, kerajaan Turki Osmania itu, ketika menghantar surat kepada Syekhul Islamnya, apa jawapannya itu telah kita lihat dalam kuliah yang lalu. Jadi sikap orang beriman ni, kualiti ada padanya. Dia tidak mahu masuk syurga seorang diri. Dia mesti ada sikap untuk melihat orang lain pun berada dalam mengikut perintah yang Allah SWT tetapkan. Ini kalau kita perhatikan, bila Allah berfirman kat sini masuk dalam syurga, dia memasukinya, mendapat rezeki dalamnya. Sungguh Allah telah menghilangkan darinya penyakit dan kedukaan dunia. Kata Imam Mujahid, dikatakan kepada Habib An-Najjar masuklah dalam syurga. Seruan ini terjadi setelah dia dibunuh. Jadi dalam konteks ini yang kita pelajari, bila Allah SWT menceritakan tentang orang yang mati ni, bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun, bahawasanya orang yang mati syahid ini mereka tidak mati, sebenarnya mereka dapat masuk syurga dengan keampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka dapat rezeki daripada Allah SWT.
SWT. Jadi dalam ayat ini bila digambarkan mereka itu masuk syurga, sama ada yuhtamadu khuluhu al-jannah, merupakan satu ucapan yang diucapkan Allah kepada para syuhada, ataupun dikatakan kepadanya di akhirat kelak. Kerana syurga yang digambarkan kat sini, kebanyakan para ulama mengatakan bahawa ia merujuk kepada bila seseorang itu menjadi ahli syurga, maka di alam barzah lagi telah dipamerkan untuknya tempat duduknya itu dalam syurga dengan nikmat-nikmat yang disediakan. Maka dikatakan kepadanya, kepada bumi itu, supaya ia meluas wajana mata memandang dan ia menjadi terang seperti cahaya matahari di siang hari, sebagai nikmat bagi seseorang yang beriman sebelum dimasuki syurga yang sebenar-benarnya. Kerana syurga yang sebenarnya akan dimasuki selepas berlakunya hisab di akhirat nanti, selepas mahsyar nanti. Jadi dalam penjelasan oleh para ulama mengatakan maksud kat sini seperti yang kita belajar dari sudut majaz. Berarti bila menyatakan masuk syurga itu, ia merupakan satu kata yang tersurat menunjukkan kepada kedudukan hamba Allah ini, Habib An-Najjar ini, dan usaha yang dilakukan, maka dia layak untuk menempati, mendiami, memasuki syurga Allah SWT. Walaupun hakikatnya di alam barzah itu belum lagi diberikan syurga kepada seseorang itu. Muslim-muslimat yang rahmati dan dikasihi sekalian. Kemudian si mukmin ini menjelaskan, qala ya laita qaumi ya'lamun. Dia berkata, langkah baiknya sekiranya kaumku mengetahui. Tengok, si mukmin ini tidak ada tempat dalam hatinya untuk merasa dendam kepada orang yang melakukan kesalahan kepadanya. Walaupun dalam penjelasan oleh para ulama seperti disebut dalam Abdul Mansur, dalam kitab-kitab tafsir, dalam tafsir Ibn Jarir Tabari, bahawa hamba Allah ini telah pun dipijak sampai terkeluar usus perutnya. Dia rejam dengan batu. Kata Ibn Abbas, dicampakkan ke dalam parit dengan api yang menyala bersama dengan orang lain yang beriman. Tetapi mulianya hati beliau ketika dimasukkan dalam syurga itu, dia masih lagi teringat kepada kaumnya. Inilah kehidupan orang beriman. Dia sentiasa giat untuk melakukan amal saleh walaupun ditolak. Maka dia mengatakan di sini dalam konteks itu, ya laita qaumi ya'lamuna bima ghafara li rabbi wa ja'alani minal mukramin. Jadi dalam tafsir Imam Al-Maturidi menggambarkan bahawa nasahahum hayyan wa mayitan wa lam yatruk nushahum limakan ma amaluhu wa fa'alu bihi min as-su' wa anwa'it ta'zib. ولكن تمنى ليت قومي أن يكونوا يعلمون ما أعطيت بالإيمان بربي والتصديق برسله فيعطوا مثل ما أعطيت. Ini adalah kewajipan yang ada dalam hati orang mukmin yang lapang fikirannya. Sebab jalan ke akhirat itu lapang sifatnya, bukan seperti jalan di dunia. Seperti huraian oleh Al-Imam Mansur Muhammad bin Muhammad Maturidi As-Samarqandi dalam kitabnya Ta'wilatul Quran, bahawa si mukmin ini ketika hidupnya cenderung dan juga prihatin untuk memastikan orang kelilingnya juga mendapat rahmat, dalam hatinya pun masih lagi memikirkan untuk teman-temannya yang masih hidup. Nasahahum hayyitan wa mayita wa lam yatruk nushahum limakan ma amaluhu wa fa'alu bihi min as-su' wa anwa'i ta'zib. Dia tetap menasihati mereka dan tidak ada dendam pada mereka walaupun dengan apa tindakan buruk yang dilakukan terhadapnya, berbagai bentuk penyiksaan dikenakan kepadanya. Walakin tamanna laita qaumi yakunu ya'lamuna ma utitu bil iman bi rabbi wa tasdiq bi rusulihi fayu'tau mithla ma utit. Hakadha al-wajib ala kulli mu'min alla yatru nasihatahu li jumlatil mu'minin wa in lahiqahu minhum adhan aw su'. Inilah yang patut ada dalam jiwa seseorang mukmin, berjiwa besar untuk memanfaatkan apa jua peluang bersama dengan orang lain supaya mengajak mereka melakukan ketaatan dan tidak mempedulikan apa jua kejahatan yang kena padanya dari tindakan-tindakan puak yang jahil itu. Allahu Akbar. Sebab itu kata-kata ada la talqa al-mu'min ila nasihan wa la talqahu ghashan. Dalam Ta'wilatul Quran oleh Al-Imam Habib Mansur Muhammad Maturidi Al-Samarqandi ini mengatakan bahawa mengutip pendapat yang dikemukakan oleh Qatada dalam memperkukuhkan tabiat orang beriman ini, orang saleh ini, di mana saja engkau jumpa dengan orang beriman, kau tidak akan mendapati mereka melainkan dia adalah seorang yang memberi nasihat, dan kau tidak akan menemui mereka melainkan dia bercakap benar, dia tidak akan berbohong. Tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian, satu pengalaman orang salih dalam berniaga. Berniaga maka datanglah orang muda nak menawarkan satu perkhidmatan, nak jadi vendor kepada syarikat yang besar itu. Saya nak supply kepada Tuan Haji bahan sekian-sekian. Boleh terima tak? Boleh. Sama ni Tuan Haji terima pada siapa? Kami ambil daripada sekian-sekian. Boleh tak beritahu padanya harga yang ditawarkan kepada Tuan Haji, yang diberi kepada Tuan Haji? Saya nak bagi lower than dia punya price lah. Ini bahasa orang berniaga pada hari ini. Lelaki berniaga yang salih ni akan berkata kepada orang muda ni, nak, kamu bila mula berniaga? Bagus, berniaga ni satu sifat yang baik. Kata Al-Imam Ibn Hayyat Ketani dalam buku beliau tajuk At-Taratib Al-Idariyah, menceritakan zaman perindustrian yang telah dimulakan oleh Rasulullah dan para sahabat. Sayyidina Umar Khattab radhiyallahu anhu pernah berkata, kalau kamu meninggalkan idza taraktumut tijarah zahabat sulusul idarah. Apabila kamu meninggalkan perniagaan, maka kamu akan kehilangan sepertiga daripada pemerintahan. Sayyidina Umar berkata di atas kapasitinya sebagai seorang businessman sebelum nanti menjadi khalifah. Bahkan beliau berkata,
Apa yang paling aku suka selepas melakukan ibadah pada Tuhanku adalah aku membawa seekor unta ke pasar Madinah berniaga dan aku tahu apa yang aku dapat sebagai keuntungan, apa yang telah aku jual. Profit and loss-nya, ROI, aku gembira dengan apa yang aku dapat tanpa menyusahkan siapa pun. Sampai para sahabat terpaksa membuat satu meeting dan memutuskan Sayyidina Umar jangan berniaga lagi, cukuplah dengan duit daulah, duit kerajaan. Sayyidina Umar tak mau, kalau boleh tidak mau ambil sebarang allowance sebagai keperuntukan kedudukannya khalifah kepada umat Islam. Bagus nak engkau nak berniaga, tapi cara engkau mendekati saya ni untuk beritahu berapakah vendor yang terdahulu offer harga, saya nak bagi harga lebih rendah daripada itu, salah tu. Cara engkau nak berniaga dengan saya, awak nak berniaga dengan saya, wahai anak muda, awak bagi harga yang terbaik. Dan saya memang nak bantu awak, tengok kesungguhan muka awak, firasat saya menunjukkan awak ni bersungguh-sungguh nak berniaga. Kau awak bagi tawaran harga kepada saya, nanti kalau harga tu tinggi banding dengan vendor yang sebelum ini, maka saya akan cakap pada awak, boleh tak awak make it cheaper, rendahkan sikit, lowerkan margin keuntungan awak, jangan awak rugi. Begitu cara berniaga. Nampak tak tuan-tuan? Orang muda bila pergi berniaga dengan orang salih akan menasihatkannya. Itulah sifat orang beriman. Dia akan spend masa untuk pastikan orang lain mendapat manfaat daripada ilmu yang ada, pengalaman yang dilalui. Allahu Akbar. Benarlah kata-kata Qatadah ni bagi menyifatkan orang macam Habib An-Najjar yang telah kita pelajari kualiti yang ada pada mereka. La talqal mu'mina illa nasihan wa la talqahu ghashan. Kamu tidak akan menemui orang beriman melainkan dia punya sifat, sikap suka bagi nasihat, dan kamu tidak akan menemuinya sebagai seorang penipu. Allahu Akbar, Masya Allah. Inilah dia sifat yang ada pada, kualiti yang ada pada seorang insan yang dibawa oleh Allah kisahnya untuk kita pelajari. Lebih lanjut lagi bila kita lihat nasihat oleh Habib An-Najjar ini menampakkan bahawa Al-Quran adalah satu yang diturunkan, diwahyukan oleh Allah SWT. Bahawasanya ia bukan cerita daripada Nabi yang dikarang oleh baginda. Betapa cerita yang dibawa kepada kita ini kisah yang telah pun berpindah ke alam yang lain, alam barzakh. Maka orang bercerita ni adalah orang yang telah masuk ke satu alam yang lain. Manakah mungkin seorang manusia hidup boleh menceritakan perkara yang belum dapat dilihat, belum dilalui sama sekali. Bahkan orang yang telah mati pun tidak ada yang kembali ke dunia untuk bercerita pada kita. Tapi Allah mendedahkan perkara ni untuk kita bersedia, untuk kita jadi seperti Habib An-Najjar ni, seperti yang disebut dalam tafsir An-Nabulsi. Betapa pentingnya setiap kita mainkan peranan, menjalankan tanggungjawab dengan penuh kebijaksanaan. Sebab itu tuan-tuan hati dan dikasihi sekalian, kalau kita lihat Nabi kita SAW ini ketika berada dengan para sahabat, Nabi punya pendekatan dalam dakwah, punya kasih sayang Nabi, apa yang Nabi tunjukkan, nasihat Nabi, sikap Nabi itu dan juga amali yang dilalui bersama dengan para sahabat, diperhatikan mereka seperti disebut dalam hadis riwayat Dalami dan juga Ibn Asakir, khairukum man lam yatruk dunyahu li akhiratih wala akhiratahu li dunyah walakin khairukum man akhaza min hazihi wa hazihi. Jadi Nabi SAW bersabda, sebaik-baik kamu adalah orang yang tidak meninggalkan dunianya demi akhiratnya, dan tidak pula meninggalkan akhiratnya demi dunianya. Sebaik-baik kamu adalah yang mengambil dari itu dan mengambil dari yang ini. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Betapa dakwah Nabi ini, petunjuk dalam kehidupan Nabi, Hadiun Nabawi itu menunjukkan kepada kita bagaimana sikap, sifat yang lalui oleh para salihin ini untuk kita pelajari. Apakah berkaitan hadis ini dengan kisah Habib An-Najjar? Nanti kita akan bincangkan dalam kuliah yang akan datang. Wallahu a'lam wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.